Itu kami bawakan pandangan oleh Datuk Seri Nazir Razak mengenai kita pada hari ini bukan sahaja perlu memilih ataupun menamakan seorang Perdana Menteri, tetapi memerlukan perwakilan yang membawa Malaysia ke arah yang lebih baik. Dan bagaimana generasi muda juga mempunyai interpretasi tersendiri mengenai apa yang berlaku pada hari ini. Harapan yang diletakkan kepada Perdana Menteri yang ke-9 nanti dan juga kerajaan yang bakal dibentuk bukanlah satu harapan baharu, bukanlah satu harapan yang biasa sahaja. Ini adalah masa yang cukup sukar bagi Malaysia. Seorang Perdana Menteri itu juga perlu membawa keluar negara ini bukan sekadar daripada pandemik COVID-19 dan juga masalah ekonomi, tetapi perlu menyatu padukan masyarakat dan juga ahli-ahli politik di negara ini untuk memberikan fokus yang sebenarnya kepada masa depan negara. Saudara Fahmi Ashraf Badarudin merupakan Ketua Aktivis Majlis Belia Malaysia bersama dengan saya pada petang ini. Terima kasih Fahmi kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas. Kita hari ini menantikan siapakah nama Perdana Menteri yang ke-9. Banyak diskusi baik di media sosial maupun di kalangan masyarakat setempat pada ketika ini. Namun begitu, harapan juga disandarkan kepada Perdana Menteri ke-9 ini kerana cabaran yang didepani negara pada hari ini bukanlah masalah yang biasa. Cukup hebat sekali cabarannya. Pandangan Belia Malaysia, bagaimana harapan itu disandarkan kepada bakal Perdana Menteri ke-9 nanti? Baik, terima kasih saudara Zulfitri. Terima kasih Astro Awani kerana mengundang saya untuk bersama-sama pada hari ini. Seperti mana yang kita tahu, negara kita sedang menghadapi satu krisis politik yang pada ketika ini kita masih menantikan siapakah Perdana Menteri Malaysia yang baru, iaitu Perdana Menteri yang ke-9 yang akan mengangkat sumpah untuk meneruskan menjaga Malaysia keluar daripada pandemik COVID-19. Jadi harapan kepada belia-belia di Malaysia ini adalah seorang Perdana Menteri yang tidak memikirkan hal-hal politik, yang tidak akan memikirkan tentang pembahagian-pembahagian jawatan, tapi seharusnya memikirkan bagaimana negara kita boleh keluar daripada pandemik COVID-19 dan seterusnya memikirkan kelangsungan hidup golongan-golongan yang terjejas dengan pekerjaan yang mana pada ketika ini dianggarkan lebih 700,000 rakyat Malaysia telah kehilangan kerja. Ini boleh menimbulkan satu masalah yang sangat berat yang mana kalau kita lihat meneruskan kehidupan ini, kelangsungan hidup ini adalah satu perkara yang amat serius yang perlu ditangani segera oleh kerajaan ataupun perlu ditangani segera oleh Perdana Menteri Malaysia yang akan dilantik. Yang mana Perdana Menteri Malaysia ke-9 ini harus memikirkan kaedah yang terbaik dengan membariskan barisan kabinet ataupun pemimpin-pemimpin yang akan menjadi menteri-menteri yang sudah pastinya bukan terlalu ramai, bukan terlalu besar, tetapi cukuplah sekadar untuk memastikan kita di landasan yang terbaik untuk keluar dari pandemik COVID-19 ini. Fahmi menyebut mengenai seorang Perdana Menteri yang tidak memikirkan hal politik, mengutamakan negara. Tetapi melihat kepada apa yang berlaku pada hari ini, adakah mungkin itu berlaku kerana kalau ikut rentak politik lama, begitulah kelazimannya apabila seorang Perdana Menteri dilantik, perlu diagih-agihkan kuasa dan juga jawatan kepada mereka yang memberikan sokongan. Dalam pertentangan politik yang begitu hangat pada hari ini, bagaimana convention ataupun perkara yang dilakukan seperti kelaziman ini tidak sepatutnya dijadikan keutamaan? Adakah belia seperti anda optimis perkara itu boleh berlaku? Ya, sudah semestinya kita harus melihat pandangan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mana beliau menyatakan bahawa yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua. Jadi Perdana Menteri yang akan dilantik ini harus memilih barisan kabinet yang bagi saya kita harus melihat kepada unity government, yang mana kita tidak boleh menafikan pihak pembangkang untuk tidak berada dalam barisan kerajaan kerana mereka juga mempunyai kepakaran, mereka juga melontarkan idea-idea yang bagi saya, kami sebagai belia ini melihat perkara itu harus diambil berat oleh kerajaan yang memimpin pada ketika ini. Jadi kita harus realistik. Dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, tidak ada pihak yang begitu terbaik untuk menjalankan pentadbiran kerajaan ini kerana ini adalah kali pertama kita berdepan dengan pandemik COVID, iaitu wabak yang tidak pernah kita alami sebelum ini. Dan akhirnya saya menyeru kepada ahli-ahli politik supaya mereka bersatu hati, bergabung tenaga, walaupun lazimnya kita melihat politik ini adalah satu politik Malaysia adalah satu yang dinamik kerana kita melihat yang menang terus menang semua, yang kalah terus kalah semua. Tetapi seruan Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong harus diambil sebagai satu iktibar yang mana untuk kita keluar
daripada pandemik ini untuk kita memastikan Malaysia terus maju, untuk memastikan kelangsungan hidup rakyat Malaysia dan kesihatan mental, maka saya rasa satu kebersamaan harus dicari. Kerana apa? Kita lihat pada hari ini kita telah membuang begitu banyak masa. Yang mana masa ini daripada Kerajaan Perikatan Nasional akhirnya tumbang Kerajaan Perikatan Nasional dan terbentuk satu lagi daripada Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional dan akhirnya ke kerajaan yang akan terbentuk tidak lama lagi, mungkin hari ini, mungkin esok. Jadi kita harus melihat, kita tidak lagi boleh, anak muda hari ini tidak lagi melihat perkara ini sebagai satu perkara yang biasa. Kerana inilah luar biasanya politik Malaysia di mana penyatuan itu harus berlaku dan akhirnya kita dapat memacu negara ini bebas dari pandemik, bebas dari masalah ekonomi, bebas dari isu-isu yang membelenggu rakyat Malaysia pada ketika ini. Fahmi Ashraf, bagaimana kita memahami bagi orang politik untuk bekerjasama meletakkan lawan sebahagian daripada pasukan buat kerja dalam kabinet akan datang, seolah itu mungkin sukar untuk berlaku kalau mengambil kira budaya politik lama. Bagaimana anak muda pada hari ini memahami bahawa usaha kolektif itu perlu menolak warna parti dan juga blok-blok fahaman parti di Dewan Rakyat? Adakah anak muda menganggap bahawa kerjasama itu akan menjadi satu risiko kepada pilihan raya umum akan datang, atau sekiranya kerajaan akan datang mengambil usaha kolektif dan juga bekerjasama antara satu sama lain ini, ianya akan memberikan political mileage ataupun memberikan satu ganjaran politik dan juga sokongan yang baik di masa akan datang? Kerana anak muda ada interpretasi dan juga fahaman politik yang jauh ke hadapan berbanding dengan pemain-pemain politik pada hari ini. Pada pandangan Fahmi bagaimana? Baik, okey. Saya mengambil contoh satu ketika dahulu untuk mempertemukan ahli-ahli politik yang lazimnya mereka ini menjaga parti-parti sendiri agak sukar. Tetapi akhirnya pada ketika ini kita melihat parti-parti politik yang mana ketua-ketua pemudanya, sebagai contoh saya berikan Ketua Pemuda UMNO, Ketua Pemuda Amanah, Ketua Pemuda PAS, Ketua Pemuda PKR dan juga mungkin juga pemuda DAP, mereka telah boleh duduk semeja, mereka telah boleh berbincang ataupun berforum dalam mana-mana platform yang telah disediakan secara atas talian, baik di wacana-wacana yang disiarkan oleh media-media cetak. Jadi mereka telah boleh duduk berbincang sesama mereka bagaimana untuk meneruskan kepimpinan negara ini. Malangnya bagi mereka yang agak berusia ataupun golongan-golongan pemimpin yang telah lama berada dalam struktur kepimpinan negara, mereka beranggapan ini adalah perkara yang tidak boleh diberikan ruang dan peluang kepada pihak yang berbeza pandangan ataupun berbeza parti. Ini yang menyebabkan hari ini berlakunya permasalahan yang timbul selepas kita berdepan dengan pilihan raya ke-14 apabila tiada satu parti pun yang mendapat majoriti besar. Jadi perkara ini sudah semestinya bagi anak muda pada hari ini, mereka tidak lagi melihat politik ini adalah politik serang menyerang, politik salah menyalah, politik untuk jatuh menjatuhkan. Mereka melihat pada hari ini, iaitu golongan-golongan beliau melihat harus ada satu penyatuan di dalam barisan-barisan kepimpinan negara ataupun parti-parti politik untuk terus memberi ataupun membawa Malaysia ke masa hadapan yang lebih gemilang. Kerana kita lihat, kalau kita ambil contoh pada ketika Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau membawa barisan kepimpinan baru masuk ke dalam kepimpinan negara ini. Kita boleh lihat bagaimana Datuk Seri Kertoyo pada ketika itu yang masih berusia muda, Tan Sri Muhammad Taib. Kita juga melihat Tan Sri Tun Ali Rosli pada ketika itu adalah kepimpinan-kepimpinan yang mereka ini adalah lahir daripada Majlis Belia Malaysia ataupun pertubuhan-pertubuhan belia yang ada di dalam Malaysia ini. Dan alhamdulillah, ketika mereka menjadi pemimpin pada ketika itu, Malaysia boleh dipacu menjadi sebuah negara yang begitu membangun sekali. Itulah kelebihan yang ada pada anak muda pada ketika itu. Dan malangnya pada ketika ini pemimpin-pemimpin yang menguasai, yang mendominasi kepimpinan negara tidak mahu memberi peluang kepada generasi baru untuk naik ke atas. Kalau kita lihat peratusan pemimpin-pemimpin yang berada di dalam parlimen ataupun ahli-ahli parlimen yang berada dalam Dewan Rakyat begitu rendah, iaitu lebih kurang 30% anak muda yang kita lihat ataupun generasi baru yang diberi ruang di dalam parlimen. Jadi saya menyeru kepada masyarakat ataupun rakyat di luar sana, kita boleh
melihat kembali perjalanan parti-parti politik ini yang mana mereka ini masih melalui satu proses politik yang ada dendam politik, yang ada jatuh menjatuhkan. Ini kita harus buang kerana kita ingin melihat generasi baru datang ke dalam kepimpinan negara dan seterusnya, seperti yang saya katakan beberapa kali tadi, untuk melihat negara kita lebih maju di masa hadapan. Saudara fahami, kalau saya jadi ahli politik pada hari ini, saya akan memikirkan bahawa undi saya penting di kalangan anak muda. Justru tidak kiralah kalau umur saya berapa sekalipun, tapi sebagai ahli politik, saya concern dan juga angkat suara-suara anak muda. Justru bagaimana saudara fahami melihat kepada anak muda, melihat kepada situasi pada hari ini, dan bagaimana adakah mereka masih lagi yakin dengan sistem berpolitik kerana kita tidak mahu ada vacuum di kalangan anak muda yang tidak mahu pergi mengundi. Ini yang terjadi kepada pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2016 dan juga Brexit. Tetapi di Malaysia bagaimana? Bagaimana kita nak memastikan bahawa anak muda ni kelompok paling ramai yang mengundi? Tapi dengan apa yang berlaku pada hari ini, adakah mereka masih lagi mahu berpartisipasi atau bagaimana? Baik, jujur saya katakan Zulfitri, kalau pada hari ini kita lihat kepada minat anak muda ke dalam politik ini sudah lemah, iaitu anak muda pada hari ini sudah tidak minat lagi dengan apa yang diperbincangkan oleh parti-parti politik pada ketika ini, kerana bagi mereka ini golongan-golongan ini hanya mementingkan kuasa, mementingkan siapa yang perlu naik, siapa yang perlu duduk di atas dan siapa yang harus memegang tampuk pemerintahan. Jadi untuk meleraikan isu ini, maka tawaran-tawaran daripada parti politik itu harus datang dengan tawaran-tawaran baru dengan menampilkan muka-muka yang bagi saya tidak lagi berada dalam tampuk pemerintahan pada ketika ini, kerana kita harus realistik. Tidak mungkin seorang menteri yang berusia 74 tahun ataupun 75 tahun ataupun 68 tahun untuk memimpin mereka yang berusia 21, 22, 23 dan bawah 30 ini. Kerana ini bagi saya satu jurang yang terlalu jauh. Kalau kita sendiri sebagai seorang ayah untuk melihat anak-anak kita yang masih berusia belasan tahun dengan minat yang mereka mahu itu, kita tidak boleh ikut dengan minat mereka. Kalau kita lihat hari ini budak-budak yang suka dengan trending game, PUBG, Mobile Legend, tidak ada seorang ataupun ayah-ayah yang berusia 60 tahun ke atas bersama dengan anak-anak ini dalam permainan video game tadi. Jadi untuk memberi orang kata perubahan yang besar kepada kepimpinan negara, maka parti-parti politik harus menawarkan pemimpin yang mempunyai agenda yang lebih besar dan pemimpin yang masih lagi fresh untuk memimpin golongan-golongan yang usianya tidak jauh. Kalau kita bercakap soal 21 sehingga 40 ke atas ini masih lagi tidak jauh terpisah dengan golongan di bawah. Tapi kalau kita bercakap usia 25 dengan usia 74, ini adalah satu jurang yang sangat besar dan susah untuk kita memimpin dalam keadaan. Kalau kita lihat semalam sahaja beberapa anak muda telah pergi berhimpun di dataran mereka. Ini menunjukkan mereka sudah muak. Mereka sudah tidak minat lagi dengan kepimpinan negara pada ini. Yang mereka ingin lakukan hanyalah protes. Mereka ingin turun ke jalanan menunjuk sikap mereka yang keras. Tapi ini budaya politik yang tidak boleh ada di dalam Malaysia ataupun budaya Malaysia, kerana kita harus berfikiran terbuka. Pemilihan proses Perdana Menteri ini hanya boleh dibuat oleh Parlimen dan juga Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tetapi jangan dilupakan kuasa rakyat ada pada PRU15. Jadi ahli-ahli politik kena melihat dalam skop yang besar, kerana rakyat sekali lagi akan turun mengundi pada PRU15. Jadi kepada mereka-mereka yang tidak menjalankan tanggungjawab dan amanah yang terbaik mereka, maka saya yakin dan percaya rakyat akan menghukum mereka dan seterusnya memberi peluang kepada generasi baru untuk berada dalam tampuk pemerintahan negara. Fahami, anak muda juga dihukum dengan apa yang mereka cuba sampaikan. Mereka mungkin tidak menyertai parti politik. Kalau ada, jumlah mereka agak eksklusif kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Anak muda di bawah 30 tahun, mereka terlibat dengan aktiviti sukarelawan dan juga aktivisme yang mungkin ada kecenderungan tertentu. Mereka sering dilabelkan dengan label-label tertentu dan sekaligus menekan mereka. Adakah ini budaya yang sihat? Kerana dalam kita menuju ke hadapan, dalam sejarah negara ini lebih 60 tahun, sudah pasti pemikiran anak muda itu perlu diangkat dan juga perlu difahami dengan baik. Adakah itu yang berlaku dalam setahun dua ini?
Ya, kalau kita lihat perubahan kerajaan berlaku selepas tahun 2018, banyak pertubuhan belia yang ditekan oleh kepimpinan politik pada ketika itu Pakatan Harapan. Jadi perkara ini kita harus melihat bahawa pemimpin politik tidak boleh menganggap mereka yang berada di pertubuhan belia ini adalah satu rival ataupun musuh mereka. Seharusnya mereka mendekati golongan ini. Kerana pada ketika ini kita melihat apa saja yang berlaku di dalam Malaysia, pertubuhan-pertubuhan belia ataupun NGO-NGO dalam Malaysia tidak pernah ketinggalan untuk sama-sama turut serta membantu. Sebagai contoh, kita lihat pada tragedi yang berlaku di negeri Pahang, pada banjir besar yang berlaku di negeri Pahang. Bukan sahaja ahli parlimen ataupun ahli politik yang turun pada ketika itu, tapi kita lihat begitu ramai sukarelawan yang membentuk satu gelombang pada ketika itu pergi ke negeri Pahang membantu Pahang yang terkesan dengan bencana banjir pada ketika itu. Begitu juga hari ini Sri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong telah menyeru agar NGO-NGO juga turut sama membantu apa yang berlaku di Jerai, musibah yang berlaku di Jerai ini. Ini menunjukkan bahawa ahli politik dan juga badan NGO harus bergerak seiring, harus selari untuk memastikan kesinambungan kepimpinan negara itu dapat orang kata diberikan begitu saja dengan pengalaman-pengalaman yang mereka telah cetak, dengan pengalaman-pengalaman yang mereka telah cari dalam pertubuhan belia. Jadi berbalik pada soalan yang dilontarkan oleh Zulkifli tadi, bahawa pihak kepimpinan ataupun ahli-ahli politik yang berada pada ketika ini tidak boleh menekan sukarelawan-sukarelawan ini kerana mereka juga perlu bersuara. Mereka juga mewakili golongan dan kaum mereka ataupun golongan dalam lingkungan umum mereka untuk mereka ke depan. Jadi mungkin segelintir yang akan begitu outspoken, bercakap kuat, yang akan menceritakan apa yang dialami oleh mereka kepada kerajaan dengan luahan hati yang agak kasar. Tetapi secara keseluruhannya kita harus melihat perkara ini dalam perspektif ataupun perspektif yang luas, kerana mereka ini ingin membantu juga apa yang berlaku dalam negara ini. Fahami, kalau kita melihat juga banyak agenda reformasi yang dituntut oleh rakyat Malaysia, bukan sahaja orang muda. Malah Prof Mansur semalam apabila saya temu bual, beliau mengatakan bahawa kita memiliki nilai sepunya yang kita mahukan daripada kerajaan, iaitu a good governance, pentadbir urus yang baik. kita bercerita mengenai bagaimana mahu memerangi rasuah, kita bercerita mengenai kestabilan politik. Dan itu juga antara perkara yang ditawarkan oleh Perdana Menteri sementara pada hari Jumaat lepas. Namun dalam konteks politik, ianya sukar untuk dilakukan reformasi-reformasi ini. Reformasi institusi, reformasi penggubalan akta lompat parti, belum lagi kita bercerita mengenai akta dana politik. Justru bagaimana sebenarnya sekiranya seorang Perdana Menteri ke-9 dilantik, kerajaan baru dibentuk, agenda reformasi ini perlu diteruskan. Agenda reformasi ini bukan milik parti mana-mana, tapi ianya adalah kemahuan rakyat. Bagaimana anak muda seperti anda perlu menegaskan lagi bahawa agenda reformasi ini perlu dijalankan segera kerana ia tidak perlu lagi dilabelkan atau distereotipkan atau dihubung kaitkan dengan blok-blok parti tertentu. Fahami rasa bagaimana? Okey, baik. Saya bersetuju bahawa agenda reformasi ini tidak terkait dengan mana-mana parti politik. Itu saya sangat setuju. Yang pertama sekali, kerajaan Perdana Menteri harus mempertimbangkan bahawa satu perkara yang sangat penting adalah menghadkan umur mereka menjadi ahli parlimen di dalam parlimen adalah mungkin berusia 65 tahun ke bawah. Yang ini selari dengan had persaraan bagi sektor perkhidmatan awam. Yang mana kalau kita lihat sektor perkhidmatan awam berusia 60 tahun sudah kena pencen. Tetapi kenapa mereka yang duduk dalam sebagai ahli politik ini boleh meneruskan agenda mereka memimpin negara ini ketika usia mereka sudah melebihi 60 tahun. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk reformasi, seorang ahli parlimen itu tidak bolehlah memegang jawatan sebagai ahli parlimen lebih daripada 2 penggal. Kerana apa saya cakap begini? Kerana menjadi ahli parlimen ini adalah satu yang berhormat, ini adalah jawatan yang perlu menabur khidmat bakti, bukan sebagai yang berhormat yang mengharapkan imbuhan daripada jawatan-jawatan yang ditetapkan. Kalau kita lihat
ramai yang ada pada ketika ini kepimpinan-kepimpinan negara yang sudah duduk dalam parlimen 5 penggal. Dengan bangganya 5 penggal. Saya dah ada 6 penggal dalam parlimen. Jadi ini satu masalah yang mana apabila mereka menjadi ahli parlimen pada tahun pertama, penggal pertama, mungkin mereka menabur khidmat parti. Tetapi apabila mereka menjadi ahli parlimen pada penggal yang kedua, ini mereka akan melihat ada kelompongan-kelompongan yang mana mereka boleh mengambil kesempatan di situ. Jadi dengan itu akan berlakulah pecah amanah, salah guna kuasa, kehilangan integriti mereka sebagai seorang ahli parlimen. Ini reformasi yang harus berlaku dan seterusnya. Kita bercakap soal menjadi Perdana Menteri negara ini, kalau boleh kita hadkan, tidak lagi ada pemimpin negara yang menjadi Perdana Menteri sehingga 22 tahun. Tidak lagi ada Perdana Menteri yang menjadi berpenggal-penggal duduk sebagai Perdana Menteri, kerana inilah reformasi yang harus berlaku dalam keadaan negara kita ini. Kalau kita nak reset, kalau kita nak pulihkan negara kita, inilah perkara-perkara reformasi yang harus kita suntik dalam negara kita. Walaupun tawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri sementara pada ketika itu amat jelas, amat baik, tetapi malangnya tawaran itu dilakukan di saat-saat akhir kerana pada ketika itu beliau sudah hilang sokongan. Jadi sepatutnya saya menyarankan kepada Perdana Menteri yang akan dilantik dalam masa terdekat ini seharusnya telah merancang bahawa reformasi parlimen itu, reformasi negara ini harus berlaku dengan jelas dan segera demi kelangsungan hidup masyarakat dan demi kebaikan negara kita. Itu soal reformasi yang saya jangkakan. Adakah menjadi satu kerugian untuk bakal Perdana Menteri nanti untuk melaksanakan reformasi-reformasi tersebut atau memberikan nilai tambah yang cukup hebat kepada seorang bakal Perdana Menteri yang bakal dilantik nanti? Kerana itu bukan sahaja menuntut sokongan daripada blok kerajaan yang majoriti itu, tetapi juga kepada blok pembangkang. Dan sekiranya agenda reformasi itu dijadikan agenda utama, ianya mampu mewujudkan kestabilan. Adakah Fahmi merasakan situasi itu akan wujud? Bagi saya agak sukar kalau kita bercakap dalam konteks soal parlimen pada ketika ini, memang agak sukar untuk dilaksanakan, tetapi seharusnya ahli-ahli parlimen yang ada pada ketika ini harus berbesar hati dan harus menerima setiap tawaran yang akan diberikan ataupun reformasi yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri yang ke-9 ini. Kerana saya menjangkakan bahawa Perdana Menteri ini hanya akan menjadi Perdana Menteri untuk satu tempoh yang singkat, yang mana ini boleh dianggarkan, boleh dianggap juga sebagai satu caretaker. Walaupun beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, mungkin beliau dianggap sebagai caretaker untuk mengeluarkan Malaysia daripada pandemik yang sedang berlaku ini. Dari sudut pandemik, masalah kesihatan, masalah ekonomi yang mana ramai penyakit hilang pekerjaan. Jadi untuk tempoh yang singkat ini, oleh yang demikian, seharusnya ahli-ahli parlimen yang berada dalam parlimen turut bersatu hati untuk sama-sama memastikan setiap agenda yang cuba dibawa ataupun undian-undian yang ingin dilakukan di dalam parlimen ini mendapat sokongan padu dan jitu. Kerana apa? Kerana kalau berlaku lagi syarat-syarat yang ditetapkan oleh parti-parti politik, saya merasakan bahawa negara ini sudah tidak boleh diperbaiki lagi dan kita seharusnya pergi ke arah satu yang di-Pertuan Agong harus membuat satu ketetapan bahawa kita harus berada dalam Majlis Pemulihan Negara dan itu boleh menyebabkan negara kita pulih dan akhirnya barulah kita mengadakan pilihan raya umum yang ke-15. Fahmi, terakhir sekali, mungkin ada harapan senarai hajat yang mahu dilontarkan untuk diambil kira oleh bakal Perdana Menteri yang ke-9 nanti. Kalau lihat kepada reformasi-reformasi itu, apa yang perlu didahulukan? Undi 18 dah lepas, tapi pelaksanaannya juga perlu diambil kira. Akta lompat parti dan sebagainya. Apa sebagai secara peribadi yang Fahmi mahu perkara itu diberikan keutamaan pada ketika ini? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali harapan saya adalah kita teruskan undi 18 yang telah dibentangkan di parlimen, yang telah dipersetujui, yang mungkin telah diwartakan dan harus diimplement dengan segera. Yang keduanya, dalam parlimen harus ada perbincangan dan mengambil kata putus untuk akta lompat parti ini disegerakan kerana inilah yang menyebabkan negara kita berdekatan dengan krisis. Yang ketiganya, pemimpin-pemimpin ataupun parti-parti politik Malaysia harus melihat kepada Majlis Belia Malaysia yang mana pada ketika ini mereka telah melahirkan kepimpinan negara yang mana kita melalui Presiden Majlis Belia Malaysia boleh menawarkan
individu-individu ataupun pemimpin-pemimpin yang ada dalam pertubuhan Majlis Belia Malaysia ini untuk diangkat sebagai pemimpin negara. Dan seterusnya sudah pasti yang kita tekankan dengan jelas bahawa had umur bagi sesiapa yang ingin bertanding dalam PRU 15 di masa hadapan haruslah berusia 65 tahun dan ke bawah. Ini harus menjadi satu permulaan yang baik kepada Malaysia, kerana jika kita meletakkan satu generasi yang berusia 65 tahun ke bawah dan apabila mencecah usia 65 tahun, maka beliau harus bersara dan memberi ruang kepada generasi baru untuk naik, kerana ini akan membuatkan negara kita sentiasa menjadi muda dan tidak menjadi negara tua, iaitu pemimpin-pemimpin yang sudah berusia memimpin negara kita. Harapan saya cukup jelas, Perdana Menteri yang ke-9 harus bersama-sama membina kembali negara, harus melihat masalah ekonomi, harus melihat masalah kesihatan mental, harus melihat golongan-golongan muda yang di bawah ini untuk diangkat bersama-sama menjadi pemikir ataupun memilih mereka yang berkelayakan untuk menjadi penasihat kepada Perdana Menteri, dan seterusnya. Harapan saya juga agar Dewan Negara mempunyai satu wakil daripada Majlis Belia Malaysia berada sebagai senator dalam Dewan Negara. Baik, itu saja. Harapan Fahami, terakhir, kalau isu rasuah, bagaimana pula kita nak melihat keseriusan dan juga betapa pentingnya iltizam politik itu diangkat pada tahap sebaiknya untuk memerangi rasuah dan juga memastikan tadbir urus yang baik? Baik, untuk isu rasuah, saya beranggapan bahawa Perdana Menteri yang akan hadir tidak lama lagi ini seharusnya tidak maksudnya tidak boleh terlibat secara langsung dengan institusi kehakiman, kerana ini akan menyebabkan golongan-golongan yang sedang berhadapan dengan kes-kes mahkamah ataupun mereka yang terlibat dalam skandal isu rasuah ini terlepas. Jadi bagi saya sebagai ahli politik, sebagai pemimpin negara, seharusnya nilai-nilai integriti itu sangat penting. Kalau mereka menunjukkan contoh yang baik, tidak menerima rasuah, tidak ada birokrasi yang tinggi, maka saya yakin dan percaya rakyat di bawah ini akan terus memilih mereka sebagai pemimpin, kerana pemimpin yang mempunyai nilai integriti yang tinggi ini akan diangkat dan diberikan tempat oleh rakyat Malaysia pada PRU 15 yang akan datang. Okey, terima kasih Fahami Ashraf Badruddin, merupakan Ketua Aktivis Majlis Belia Malaysia. Begitu semangat sekali. Terima kasih kerana berkongsikan pandangan dan juga pendapat bersama kami dalam Buletin Awani Khas pada petang ini.